Alamak. Sekejap Okey, pukul 8. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai semua. Okey, hari ni saya nak cerita sikit pengalaman saya dan satu berita yang sangat gembira yang saya baru terima hari ni. Tentang kesihatan saya lah. Okey. Pernah tak sesiapa tengok benda Allah ni? So hari ni saya nak share tentang apa orang panggil ni? Kita buat laporan kesihatan kan, kita buat pemeriksaan kesihatan terhadap diri kita, overall kita punya health screening kita buat. So sebelum ni saya ada buat lah health screen, every year saya akan buat sekali. Okay, puncanya sebab daripada tahun 2017 actually saya punya kolesterol agak tinggi lah. So sebenarnya kolesterol yang tinggi ni, sebab tu saya letak kat sini tajuk dia cinta kolesterol. Sebab dia berkaitan dengan pemakanan dan juga masalah kolesterol yang tinggi dalam badan lah. So sebenarnya kolesterol yang tinggi tu dia bukannya hanya pada orang-orang yang mengalami masalah berat badan. Sebenarnya orang-orang yang kita tengok dia kurus pun tajuk saya ni agak jiwang ke? Diorang cakap tajuk saya jiwang. Tak apalah. Okay. Walaupun orang tu nampak slim, tapi sebenarnya dia ada masalah kolesterol dan itu tidak mustahil sebenarnya. Okay. So inilah yang saya alami. Sebenarnya daripada 2017 kolesterol saya agak tinggi. Bukan kan kita ada kolesterol baik, bacaan lipid kita tu kena ada yang baik dengan yang tak baik kan. So, ada beberapa kolesterol saya tu dah memang dapat star, dapat pemerhatian. Assalamualaikum Kak Raf. Hai. Okay, so sebenarnya doktor memang dah cakap dengan saya kena jaga pemakanan. So, sebenarnya saya nak kata tak jaga pemakanan, saya tak suka makan. Saya takut nak makan banyak lah. Saya memang nak jaga badan. Tapi jaga badan ni tak semestinya kita jaga pemakanan, diet kita tu betul. Sebab memang sangat susah kita nak amalkan pemakanan yang sihat. Assalamualaikum Kak Yud. Kita susah nak amalkan pemakanan yang sihat sebab Malaysia ni memang ada macam-macam makanan yang sedap dan kita tak boleh dipisahkan dengan makanan yang bergoreng. Macam itulah saya. Sebenarnya daripada zaman saya ITM dulu, masa saya belajar pun, saya memang suka kuih-kuih, saya suka kari puff, saya memang hantu kari puff sardin. Saya memang suka kari puff. So kawan-kawan saya yang rapat dengan saya memang tahu saya suka makan kari puff, saya suka makan bihun goreng. Masa dulu dekat universiti memang selalu every day, almost every day breakfast saya akan beli bihun goreng Abang Mat dekat saya punya law faculty. So nasi lemak, semua itulah saya memang suka makan. So sekarang ni lah kita hadap kesan-kesan daripada cara kita makan dulu. Itulah yang apa tu doktor tu kata. So hari ni sebenarnya saya nak share apa yang doktor tu terangkan pada saya dan juga berita gembira yang saya dapat. Sebenarnya saya tiap-tiap tahun saya buat health screening ni sejak saya dapat tahu kolesterol saya tu tinggi. Okay, daripada 2017 doktor dah advise saya. Dia kata maybe you boleh consider ambil ubat untuk turunkan kolesterol, untuk kawal kolesterol you. Sebab usia dah bertambah dan kalau you tak ubah cara pemakanan, memang susah nak turunkan kolesterol. And then doktor pun cakap nak turunkan kolesterol ni dia boleh makan bertahun. Dia bukannya sekejap. Kita dah naik tu, kita nak turun walaupun kita jaga makan pun ambil masa. Saya exercise, walaupun hari tu saya ada masalah sakit belakang, saya cari alternatif untuk exercise, saya pergi swimming. And then saya memang pernah juga saya amalkan intermittent fasting. Makanlah macam kita tak breakfast, kita makan tengah hari kan. Lepas tu puasa sunat kadang-kadang Isnin dengan Khamis tu lah. Tapi tetap kita
kita susah nak kontrol pemakanan kita sebab kita akan jumpa juga makanan bergoreng. Kita akan memang mustahil lah. Pada saya macam mustahil saya nak makan makanan rebus-rebus, makanan steam setiap hari tu. Dan saya memang suka makan nasi. So, doktor cakap suruh try ubat. Tapi saya tak nak sebab saya fikir saya nak cari cara yang natural. Sebab sekali kita dah makan ubat, kita akan sentiasa kena makan untuk jaga kolesterol tu kan. So, saya start daripada 2017, saya tengok kolesterol saya dah naik. Okey, lepas tu 2018 saya check, naik juga, naik sikit. Lepas tu 2019 pun naik juga. Masa tu saya, masa tu saya masih macam optimis lah. Saya masih positif. Saya fikir, saya nak juga pujuk diri saya supaya jaga pemakanan, supaya bersenam lebih sikit kan. Lepas tu, and then datang PKP apa semua tu lah. Tapi yang jadi saya takut bila saya mula rasa macam ada sesak dekat nafas saya tahu, dekat dada. Ada masa-masanya saya tarik nafas. Saya pernah jumpa doktor lah, tanya kan. Saya tarik nafas, tiba-tiba sakit sangat. Kita rasa macam senak. Lepas tu kita tak boleh nak tarik nafas dalam beberapa saat. Ada tak sesiapa yang pernah mengalami benda yang saya alami tu? So benda tu menakutkan saya sebenarnya. Saya mula rasa macam, kenapa saya nak tarik nafas sakit? Masa tu kita tak tahu ni ada kena dengan jantung ke apa, kita takut kan. Tapi bila kita dah jumpa doktor, doktor kata orang yang lemah jantung lain, dia punya sakit, dia memang sakit gila dan memang tak boleh bernafas dan memang terus boleh collapse lah. Tapi kalau kita tarik nafas rasa berat, dada rasa berat, kadang-kadang kita ada rasa kebas-kebas kat tangan, itu adalah tanda-tanda kita punya saluran darah tu mungkin ada yang tersumbat, mungkin ada yang kecil kan. Jadi itulah dia yang doktor bagi tahu saya. So hari ni saya dapat nasihat yang menakutkan lah sebenarnya. Menakutkan, tapi saya berharap nasihat tu akan menginsafkan juga diri saya dan beri peringatan pada kita semua. Sebab doktor sendiri, doktor saya cakap tadilah, sekarang ni banyak kita dengar serangan jantung. Serangan jantung berlaku di kalangan orang-orang yang muda, yang usianya 20-an, 30-an, yang dulu nampak sihat, yang memang tak pernah sakit, tiba-tiba boleh collapse dan terus meninggal dunia. So dia kata itu adalah berpunca daripada kolesterol yang tinggi. One of the reason normally sebab kolesterol tinggi, kadar kolesterol tinggi, and then dia punya arteri tu ada yang sempit ataupun ada yang tersumbat. Sebab itulah bila exercise tiba-tiba kena serangan jantung. Darah pump terlalu aktif, tak boleh lepas, dia boleh kena attack dan masa tu juga dia collapse. Lepas tu tadi doktor tu cakap lah dengan saya. Masa tu saya bawa ambil result ni. Saya bawa ambil result ni, bawa anak saya. Sebab anak saya yang kecil tu macam nak kena flu. So dia katalah, tak apa kalau kita terkena sekali, kita collapse, dah takdir ajal kita, kita meninggal, kita tak menyusahkan orang. Tapi kita akan tinggalkan anak-anak yang kecil ni, apa jadi anak-anak kita. So macam, saya macam takut lah bila dengar macam tu kan. So tadi pun dia cakap lagi sekali lah. Dia kata, doktor semua advice je, tapi Lily kena fikirlah. Kalau Lily balik ni, Lily compare dengan Lily punya result sebelum ni, kalau masih naik lagi kolesterol tu, so memang maybe you kena consider lah, you nak kena ambil ubat. Sebab dah berapa tahun kan, dah setahun 2 tahun masih naik. So you kena, kalau you bersenam, you jaga pemakanan, you makan ubat, mungkin lagi cepat kolesterol turun, dia cakap. So macam masa tu tadi saya dah macam risau lah. Sebab saya tak check dulu bacaan saya sebelum ni, and then saya memang risau pasal saya punya kolesterol tu. And then dia kata kecuali kalau you tengok bacaan you ada turun, so maybe you boleh teruskan. You memang kena maintain healthy lifestyle, kena bersenam, kena jaga pemakanan, kurangkan yang bergoreng-bergoreng. Macam itulah nasihat doktor kan. So bila saya balik, saya compare saya punya bacaan kolesterol saya tahun 2017, 2019, 2018 dan 2020. So saya punya report yang 2018 saya tak jumpa, tapi luckily saya ada tulis dekat saya punya report yang 2019, saya ada tulis pakai pensel. So saya buat macam saya buat pemeriksaan tu bulan 8 tahun 2017, and then bulan 11 tahun 2018, bulan 8 tahun 2019, dan tahun ni saya buat bulan 9 lah, terlambat sikit. Tapi Alhamdulillah saya sangat berpuas hati dan saya bersyukur
saya punya kolesterol bacaan dia turun. Okey, tahun ni bila saya check, saya punya kolesterol tu bacaan dia turun. 3 lemak yang jahat tu, 3 jenis kolesterol yang jahat tu, bacaan dia turun lebih daripada tahun 2018. Meaning, bacaan saya tu lebih rendah daripada masa tahun 2018. Sebab daripada 2017 tu dia dah naik sikit. Lepas tu 2018 dia naik sikit, dia naik lagi masa 2019 kan. So sekarang ni dia turun lebih rendah daripada 2018. So dia tinggi sikit daripada 2017 dululah. Jadi saya rasa macam ada harapan untuk saya. Memang saya bersyukur saya tak payah ambil ubat dan saya memang nak maintain. So hari ni saya nak share juga pemakanan saya. Apa yang saya buat, yang perubahan yang saya buat dalam tahun ni. I think one of the reason is because Bifil. Okay, saya ambil Bifil ni. This is one of BE International punya produk yang saya buat sekarang, aktif saya share pasal seluar Aurora. This is one of the supplement yang BE pasarkan. So mula-mula masa saya buat bulan 1 tu, saya tak rasa pun saya nak cuba ni. Sebab saya rasa I thought masa tu ini untuk orang yang ada masalah jantung, orang yang ada kena stroke, orang yang memang dah pernah buat angioplasma, orang yang dah pernah ada serangan jantung kan. Jadi saya masa tu saya tak ambil. Tapi lepas bulan 3 masa start PKP tu, my upline lah Kak Fariha, dia memang ada cakap better cuba sebab Lily punya, sebab saya mengadu kat dia lah, saya kata kolesterol saya tinggi, lepas tu saya susah, tiba-tiba saya akan rasa macam, especially lepas saya exercise, saya nak tarik nafas tiba-tiba sakit. So dia yang suggest lah, dia suggest saya cuba juga Bifil ni. So why not saya cuba, because this is one of the supplement yang saya akan share dengan ramai orang. Jadi saya pun cuba masa tu. Mula-mula saya beli dulu. Sekarang ni pun saya dah belikan untuk ibu saya lah. Jadi ibu saya pun ambil. Ibu saya berusia 72 tahun ni. Jadi memang sangat bagus lah. Mak saya pun ada masalah kolesterol tinggi. Tapi saya ni lah, saya yang usia muda, belum pun 40 tahun. Tapi dah ada kolesterol tinggi. Jadi bila saya ambil Bifil ni, actually saya dah makan daripada bulan April. Saya baru start bulan April tahun ni. Dan saya hanya makan satu hari satu sachet. Saya makan waktu pagi. Sebelum breakfast saya akan makan. So saya percaya, selain daripada, sebab nak kata saya exercise, masa PKP ni memang saya tak boleh nak exercise. Saya exercise sikit kat rumah, tapi kita tak boleh keluar, kita tak boleh pergi swimming kan. So memang inilah dia yang saya makan. Okay, inilah dia yang saya makan setiap pagi selama daripada 4 bulan. Bulan 4 saya makan, alhamdulillah kolesterol saya dah turun. So saya sangat happy nak share dengan anda semua berita ni. So waalaikumsalam Kak Ita. Jadi anda yang ada masalah kolesterol tinggi ataupun ada kawan-kawan yang ada masalah darah tinggi, pernah kena serangan jantung ataupun ada masalah stroke, pernah kena stroke, ataupun kita yang dah berusia 30 ke atas, sebenarnya kita memang bagus makan Bifil ni, because Bifil ni adalah suplemen untuk apa yang dibuat sebenarnya kan, dia mencuci saluran darah kita, dia cuci arteri kita tu daripada plak-plak yang terkumpul. Betul Kak Ita, alhamdulillah. Lily sebenarnya dah ambil Bifil ni one of the reasons sebab tu lah. Lily memang nak sangat tengok dia memang bantu bacaan kolesterol dengan sekarang ni saya dah tak rasa dah. Saya dah lama tak rasa saya sakit, tarik nafas sakit. Dah saya rasa dah lebih 2 bulan lah saya tak rasa, alhamdulillah. Sebab dulu-dulu pun anak saya macam cuak, kadang-kadang tiba-tiba saya macam pegang dada kan, saya tak boleh bercakap. So anak saya kata, kenapa ibu? Ibu nak tarik nafas sakit. Saya cakap macam tu dengan dia. Tapi sekarang dah tak ada. So Bifil ni dia mencuci kita punya arteri, dia melembutkan siapa ni? Okay, Sis Nur Azli Muhammad Ali. Okay, Bifil ni rasa dia ada kandungan dia ada buah delima, dia ada ekstrak tomato dengan ubi bit yang warna purple tu. Tapi rasa dia manis-manis masam. Sangat sedap. So salah satu sebab yang saya boleh consume benda ni ialah benda ni memang sedap. So setiap pagi saya memang look forward nak minum ni. Saya minum pagi-pagi. Sebelum saya makan apa-apa yang lain, saya minum air suam dulu. Lepas tu saya makan Bifil ni. Baru saya, kalau saya sarapan lah. So memang
cuci arteri kita. So kalau bayangkan kalau dalam rumah kita, kita tak cuci longkang kita, kita akan ada pasir yang berkumpul-kumpul, air tu tak boleh nak lalu. Macam itulah dalam kita punya peredaran darah. Bila kita pakai Alora Pen, is actually membantu kita punya blood circulation. Tapi ini ialah mencuci saluran darah dalaman tu. Jadi kalau kita combine tu memang sangat bagus lah. So itulah yang saya rasa memang bersyukur sangat saya jumpa Alora. Lepas tu saya cuba Bifil ni. Kolesterol saya turun. And then dia boleh melembutkan arteri kita. At the same time, bila kita berusia, kita punya keupayaan badan nak hasilkan ada satu benda Allah ni, nama dia nitrik oksida. Nitrik oksida ni lah yang sebenarnya bantu untuk bersihkan plak-plak dekat dalam arteri kita tau. Jadi bila kita dah bertambah usia, kita makin kurang hasilkan nitrik oksida tu. So bila kita makan Bifil ni, dia memang bantu untuk menghasilkan nitrik oksida tu. Dan disebabkan itulah kita punya saluran darah tu, insya-Allah dia akan bantu untuk bersihkan supaya perjalanan darah kita lancar. Jadi orang yang ada tanda-tanda macam betul Kak Ita, untuk aktif sukan juga perlu. Ya. Jadi memang Lily share ni dengan semua. Alhamdulillah hari ni Lily punya berita gembira yang Lily dapat daripada doktor. Lily punya result ni memang menunjukkan Lily punya kolesterol dah turun. Lily tengah berfikir-fikir lah sama ada nak post ke tak Lily punya bacaan tu. Sebab macam segan jugalah kan. Sebab tinggi tau Lily punya kolesterol daripada 2017. Naik 2018, naik 2019, and then 2020 Alhamdulillah turun lebih rendah daripada masa 2018. So memang boleh consider siapa yang aktif bersukan, siapa yang memang nak jaga kesihatan peredaran darah. And then kita yang dah berusia 30 ke atas memang dah mula makan suplemen ni supaya kita boleh jaga kita punya tekanan darah yang cantik dan juga kita punya kolesterol. Sebab saya rasa ramai yang ada kolesterol yang tinggi ataupun dekat borderline, betul tak? Sebab Malaysia ni kita memang pisang goreng, nasi goreng, semualah goreng-goreng kita tak boleh nak tu. Nak elak, betul Kak Nah. Sedap. So sedap sangat. Jadi orang yang ada masalah stroke, ada saudara mara kita yang pernah kena serangan stroke pun, please suggest kat dia orang untuk tengok Bifil ni. Inilah dia rupa dia. Okay, Bifil ni dia dirumus dengan consultation oleh doktor pakar jantung, Farid Murad. Doktor tu dah dapat Nobel Prize untuk kajian dia tentang nitrik oksida dalam benda ni, dalam suplemen ni. So kalau anda nak tahu lebih lanjut, boleh search dekat dalam Facebook ni, hashtag ataupun search dia Bifil, ni BEFIL. Boleh tengok dia punya ramuan, dia punya research, dia ada clinical study semua. Memang sangat bagus. So kalau ada yang ada masalah kolesterol macam Lily tapi diam-diam, so anda boleh consider lah. Kita tak nak makan ubat, kita start makan daripada sekarang dan kita akan jaga je, just maintain je. Sebab kita punya kesihatan ni, macam doktor pesan tadi, actually kita sihat macam Lily nak sihat sebab Lily kena jaga anak-anak. Kena jaga anak-anak, kena jaga ibu, kena jaga family. So kita tak nak sakit, kita tak nak susahkan diorang, dan kita kena sentiasa aktif. Kita tak nak tiba-tiba na'udzubillah lah, sebab sakit tu memang Allah yang bagi. Allah bagi ujian pada kita. Tapi kita kena ikhtiar. So bersyukur sangat dah turun. So Lily share lah dengan semua. Okay, so nanti kita akan berkongsi lagi di masa yang akan datang. Okay, sekarang ni ada promotion Bifil. Lupa nak cakap, sekarang ni masih ada promotion Bifil ni. Kalau kita beli beberapa kotak, boleh tanya Lily, nanti kita akan dapat extra percuma dan juga dapat Slender's Meal. Slender's Meal ni untuk macam apa, pengganti pada makanan lengkap. Kalau kita nak makan tak sempat, sibuk kita makan ni, kita memang dah dapat lengkap punya nutrition untuk satu hidangan makanan. Tapi promotion ni akan tamat pada 11.59 malam ni. So masih sempat lagi kalau anda nak tanya dan nak WhatsApp ataupun nak tanya Lily. Dan kalau tak ada promotion pun, Bifil ni sentiasa ada. Okay, so jadi memang Lily share sebab Lily rasa memang ramai Lily tanya-tanya kawan-kawan pun memang ada yang ada masalah kolesterol tinggi. Dan tak boleh nak sacrifice pemakanan kita. Bukan sacrifice lah, maksudnya kita nak
strict diet kita tu susah. So BeFeel is the one of kita punya usaha lah untuk maintain kita punya penjagaan saluran darah yang sihat. Okay, terima kasih semua teman Kak Lily malam ni. Terima kasih semua. Tinggal satu hari lagi kita semua kan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.